betul. Lepas tu pukul 11, 11.30 lebih kurang macam tu, Ustaz Karni, insya-Allah. Datanglah beramai ya. Okay? Kita sama mengharapkan dapat ilmu yang banyak pada hari itu insya-Allah. Kan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala ma manna alaina bi ni'matil iman wal islam. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Qahar, Al-Jabbar, kita menyambung Riyadhus Salihin. Kita sambung pada muka surat 312. Kita masuk bab qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi. Babun nahyi 'anil fuhshi wa badha'il lisani. Terjemahan dia, bab tentang larangan berbuat keji dan berkata kotor. Al-Imam Nawawi membawa bab ini, bab tentang an-nahyi 'anil fuhshi. An-nahyi 'anil fuhshi. Al-fuhshi diterjemah dengan perkataan qaulus sayy. Qaulus sayy, kata-kata jahat, kata-kata yang tidak baik, kata-kata buruk. Wa badha'il lisani, dan badha'il lisan, badhi diterjemah dengan makna as-safahu wal fuhshi fi nutqi wa in kana sadiqan, iaitu perkataan yang mengarahkan kepada makna membodohkan orang. Dia cakap, cara dia cakap tu dia nak menampakkan orang tu bodoh, ataupun dia terus guna perkataan bodoh. Dia cakap dalam komunikasi dengan orang, hang bodoh, hang tak erti, hang tak cerdik. Wal fuhshi fi nutqi, dan ketelanjuran dalam bercakap. Ketelanjuran lebih kepada makna carut, dia carut. Wa in kana sadiqan, walaupun dalam nak menyampaikan sesuatu itu dia benar. Kawan tu salah, kawan tu memang buat salah, kawan tu memang jawab salah, tapi dia menggunakan as-safahu, perkataan-perkataan membodohkan. Itulah muda-muda tak mau belajar, mai tua. Itu perkataan itu dikatakan al-fuhsh.
Kalam-kalam ini adalah kalam-kalam yang itu dikatakan kalam yang safah, as-safah, kalam yang membodohkan orang. Wal fuhshi, kalam-kalam yang mengandungi ketelanjuran dalam bentuk carutan. Wa in kana sadiqan, walaupun dalam hal tu dia betul, tetapi dia telah menggunakan kalam yang salah, yang dikeji. Al-Imam Nawawi membuka bab ini, iaitu babun nahi anil fuhshi wa bazail lisani, iaitu bab ada larangan di dalam as-sunnah kita menggunakan perkataan-perkataan yang bersifat dia lebih lagu tu hina, bagi peleceh orang, bodoh orang. Dia nak gambar kawan tu bodoh ke apa, dia guna kalimah yang pukai-pukai punya. Besok kalimah ni menang pada orang Pulau Pinang lah. Dia tak kata siye, siya ni cukup punya siye. Allah, dia bubuh. Memang kawan tu mandi bunga pun takkan jadi elok. Jadi itu rupanya termasuk dalam larangan as-sunnah. Ya. Melawak kalau dalam grup ni kan, dia cara dia cakap tu macam melawak, tapi di mana dia tuju seseorang. Melawak. Ya. Macam mana? Tak boleh. Sebab di dalam syarah ni, syarahnya saya tengok tadi, saya pakai Dalilul Falihin, dia guna di ujung tu wa in kana sadiqan, walaupun dia tu betul. Maknanya betul lah kawan tu patut kata bodoh pun, tapi dia guna kalimah-kalimah tu, maka tak sepatutnya dia guna walaupun dalam bentuk sebab kalimah ni boleh menjatuhkan maruah, maka itu termasuk kata-kata keji, tak bagus. Pelak ni masuk tak masuk? Masuk Azhar. Maka saya akan stop dah kalimah tu. Saya tak mau pakai dah. Dulu pasal tak baca hadis ni lagi. Ni dah lalu. Tak okay. Kamjat masuk tak? Soba je. Dia termasuk dalam safah. Okey. Okey, tak mau. Saya tak mau pakai dah. Saya tak mau pakai dah. Pelak, kamjat, haram jadah masuk tak? Masuk Jadi saya tak mau pakai dah. Saya tak. Mangkuk ni macam mana? Mangkuk ni mungkin jauh sikit kot nah. Dia macam nak apa? Nak condong. Mangkuk. Tapi cuma begini. Kalau dia guna kalimah-kalimah yang double meaning. Double meaning, kan? Yang kawan dia terjemah kepada makna baik, dia keluarkan kalimah tadi. Ni mangkuk tu ya. Kawan tu terjemah makna baik, dia melawak, dia apa, dan ketika itu dia dengan kawan dia saja, maka tak masuklah dalam larangan keras. Tapi bila ada orang putih kata third party, another person, another country, bukan another person, country jauh sangat, orang ketiga, yang orang tu boleh mengalihkan kalimah tu kepada makna selain itu, maka ketika itu kita jangan pakai. Kita kata kat anak kita, ni awak bodoh sangat. Kita kata dalam rumah kita, isteri kita, anak kita. Dan anak kita dan isteri kita tahu hala tuju kalimah tu apa. Bodoh yang kita kata tu, kita nak abang hang ni mengaji dah sampai SPM. Ni kali-kali tak lepas lagi, awak bodoh kan? Bukan dia menghina, tetapi membangkitkan apa itu, belajar sekian yang lama. Dan kalau semua orang yang ada tu faham hala tuju dia, dan anak dia faham, dan tidak ada orang lain boleh mengalihkan bodoh pada makna hina, maka dia boleh pakai. Tapi bila ada orang lain yang orang lain akan faham bodoh dengan makna cuma anak dia pun dia maki, maka jangan guna kalimah seperti itu. Samalah dalam grup tadi. Pasal grup ni banyak orang pakcik, mana ada grup kita ada orang. WhatsApp. Jangan hati-hati ya. Walaupun melawak. Kalau hantar gambar-gambar, dia tak kata dia hantar gambar bodoh.
Gambar-gambar. Dia panggil apa? Ikon. Dia tak gambar ikon. Dia tulis muka orang penin, tapi dia tulis perkataan bodoh. Ini semua termasuk. Ini semua termasuk. Tetapi kalau kita berdua sahaja, yang kawan tu boleh memahami ke arah kita lawak ke, kita apa ke, itu kita kata tak buat lagi baiklah. Tapi tidaklah masuk di dalam satu dosa yang besar. Tapi kalau ada orang lain, dia kata kat bini kita, ni awak tak cerdik. Kita dengan dia aja. Dia tak ada apalah. Habis tak ada pun dia balin apa-apa berbuh dengar lah. Tapi kalau ada orang lain, ada mertua, mak dia, kita kata bodoh. Ni awak tak cerdik. Kata mak dia duduk ada. So mak dia akan tafsir apa? Anak-anak aku masuk minta buat kenduri bertunang. Masa bertunang hari tu macam nak mampu sangat tak jumpa. Hang nak buat kenduri cepat-cepat, kan? Janji bulan 12, hang buat bulan 10, 2 bulan hang bagi awal, dapat hang bagi bodoh kan aku. So, ada tafsirannya lain. Maka janganlah kita ucap. Maka saya pun tak mau ucap dah. Baik. Al-Imam Nawawi menjelaskan bab ini. Al-fuhshi dan dengan apa? Dengan al-bazi. Al-bazi merujuk pada makna yang macam tadilah, ketelanjuran lisan. Fuhshi lebih kepada qaulus sayy, kata-kata yang jahat. Makna dia guna kalimah yang tak elok. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, mengutuk, berbuat keji dan berkata kotor. Laisal mu'minu, Nabi kata laisal mu'minu, perkataan dia laisa, bukan. Maka ulama kita terjemah dengan makna laisal mu'min, yakni ai laisa sya'nu zil iman al-kamil alladhi yanbaghi an yakuna minhu, iaitu bukanlah satu orang yang sempurna urusan iman dia. Siapa yang pakai macam ni dalam komunikasi dia dengan orang dan keluarga, maka dikatakan sebagai orang yang urusan iman dia tak sempurna. Kualiti iman dia tak sempurna. Iman ni tak sempurna, banyak benda tak boleh buat lah dengan iman tu. Sebab ingat lagi dah, kita kata dulu iman ada 2 jenis, kan? Satu iman memasukkan kita ke dalam syurga tanpa tanpa diazab. Tanpa diazab. Lagi satu, tetapi diazab. Maka ini duduk bahagian kedua. Dia mungkin masuk syurga tapi diazab. Maka iman tu dikatakan tidak sempurna. Lah ni mungkinlah tak ada apa-apa, iman tak sempurna, tapi esok bangkit sana kita tahulah makna iman tak sempurna. Jadi itulah Nabi menyebut perkataan ini, iaitu satu orang, apa Nabi kata, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi. Satu orang yang bit-ta'an, dia suka mencela orang. At-ta'an, orang Arab ni at-ta'an, dia suka mencela nasab orang, keturunan orang. Dia hina, dia cabar, dia pelekeh. Nabi kata tak, laisal mu'min bit-ta'an, dia pergi kutuk keturunan orang. Walal la'an, dengan makna kata dia banyak mengucapkan kalimah-kalimah la'an, mengusir orang daripada kebaikan, usir orang. Ingat hang bagus ya, ingat hang buat cakap ni dah okey ya. Bukan dalam urusan mendidik, tapi dalam urusan dia bermaksud. Seolah-olah apa dia? Seolah-olah macam at-tardu min rahmatillah la ya'lamu illa bitaufiq. Dia macam usir orang daripada rahmat Tuhan. Dan ini semua kita tidak tahu, melainkan dengan taufik daripada sisi Allah. Jadi Imam At-Tirmizi sebagai rawi kepada hadis ini, dia kata hadis ini adalah hadis yang
yang hasan. Baik. Saya teringat kata Syekh Maulud Al-Hanafi rahimahullahu taala. Dia kata hadis-hadis berkenaan dengan akhlak ni, dia kata banyakkan membaca, kurangkan menerang. Hadis-hadis berkenaan dengan akhlak ni banyakkan baca tapi kurangkan terang. Sebab apa? Hadis lagu ni tak payah terang. Sebab dia dapat difaham. Cuma bagi semangat pada orang untuk beramal. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana al-fuhshu fi shay'in illa shanahu wa ma kana al-haya'u fi shay'in illa zanahu. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ada, kita ingat tak satu cerita yang kita rasa menarik tentang Anas bin Malik? Ada tak? Ada tak dalam memori kita? Bila sebut Anas ni ada benda kita tak boleh lupa dia cakap. Ada? Ha? Apa tak dengar? Anas gigit kala jengking. Itu Imam Malik. Itu Malik bin Anas. Yang ni Anas bin Malik. Ada. Ya? Dia khadam Nabi. Dia tak ada kena mengena dengan Nabi. Dia cuma jadi khadam Nabi. Anak saudara Nabi ni Al-Abbas kan? Sepupu. Al-Abbas. Ada tak? Mak dia mendoakan dia. Mak dia kan Nabi. Nabi mendoakan dia kan. Dengan apa? Doa apa? Dah. Yang tu Abdullah bin Abbas. Nabi doa juga kat dia. Tapi dengan umur dan berkat pada harta. Kau anak dia ramai. Sampai anak dia mati dulu pada dia ramai. Dia di antara sahabat yang lewat mati. Akhir sekali sahabat-sahabat. Orang masih jumpa. Hajat jumpa dia, tabi'in jumpa dia. Anak murid Anas yang terkenal, Thabit Al-Bunani. Sangat dahsyat, terkenal. Tapi ada tak kita duk baca hadis ni, kita dengar nama hadis Anas ni, ada satu benda yang kita ingat? Kalau tak ingat cerita hari hidup dia, hadis yang dia bawa, ada ingat tak? Tak tentang apa pun. Tak tentang apa pun. Dia bukan mesti akidah, apa pun yang ada kaitan dengan Anas. Dia masuk dalam sah berbina unta. Celah-celah tu. Okey. Ada tak kita ingat hadis yang dia cerita tentang Nabi? Ada tak? Satu hadis yang kita ingat, dia cerita pasal Nabi. Hadis apa pun tak apa. Tapi bila kita ingat nama Anas, akan ingat hadis itu. Dalam bab apa pun tak apa. Tak mesti samalah ingatan kita. Ada tak tak? Pasal bulan. Ya, Anas yang meriwayatkan wajah Nabi seperti bulan. Dia kata bila Nabi lagi daripada bulan. Allah. Ya. Lagi hadis-hadis dalam bentuk petunjuk yang dia meninggalkan. Ya, Majid. Macam mana tak dengar? Solat dia sama macam Nabi. Lain? Dia yang menyebut tentang kemanisan iman tu ada 3. Halawatul iman. Nabi menyebutkan kemanisan iman ada 3 perkara. Siapa yang dapat, dia akan dapat kemanisan iman apabila dia mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Yang kedua, apabila dia mencintai saudaranya
tidaklah dia cinta saudaranya melainkan kerana Allah. Yang ketiga, dia takut kembali kepada kufur, benci dia kepada kufur untuk kembali, sebagaimana dia benci dan tak suka kalau Allah buang dia dalam neraka. Siapa dapat perasaan ni, dia berjuang untuk ni. Anas kata, aku dengar Nabi kata dia mendapat halawatul iman. Itu di antara benda yang dahsyat Anas sampai pada kita. Dan satu lagi hadis riwayat Muslim. Anas cerita, bila satu orang tu tanya kat Nabi, bila berlaku hari kiamat? Nabi tanya, apa persiapan? Dia kata, tak ada apa, aku sayang pada Allah dan Rasul. Lepas tu Nabi kata, anta ma'aman ahbabta. Kalau macam tu, hang akan bersama dengan orang yang hang sayang. Anas kata dalam riwayat Muslim, tidak ada satu benda yang menggembirakan aku melainkan setelah aku dengar Nabi sebut benda ni, bahawa kita akan bersama orang kita sayang di hari akhirat. Maka dia kata, sejak daripada hari itu aku tambahkan sayang aku pada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Nabi, kerana aku nak duduk dengan mereka di hari akhirat. Oh subhanallah. Dahsyat Anas bin Malik. Di antara cerita yang menarik, dia dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj tanya pada dia, Anas, kuda Nabi dengan kuda aku, kuda mana elok? Hajjaj tanya. Dia kata dekat Hajjaj, ayat kencing kuda Nabi lagi baik pada kuda hang. Hajjaj kata, nasib baik engkau Anas bin Malik. Kalau tidak, entah nak beritahu mana. Nasib baik Anas bin Malik. Anas bin Malik mempunyai riwayat yang sangat menarik. Maka ini Anas bin Malik menceritakan, Rasulullah SAW bersabda, segala perbuatan yang keji itu pasti akan menjejekkan dirinya, dan segala perbuatan yang diperhitungkan itu pasti akan menghiasi dirinya. Maka al-fuhsyu fi syai'in illa syana. Keadaan fuhsyu, kan al-fuhsyu, keadaan kita duduk dalam situasi al-fuhsyu, apa, dengan perkataan kita yang buruk tu semua tu, illa syana, melainkan kita di situlah tempat kita. Di situlah tempat kita. Kita tak akan keluar daripada daerah itu. Kita tak tahu apa kat kepala. Kita tengok satu orang tu berjalan. Dia berjalan, kita tengok jalan duduk tergaru-garu. Garu sini, dia garu sana. Hati kita berkata dengan perkataan fuhsyu. Cara kita tengok, dia ni dah tahu garu-garu keluar rumah buat apa. Kita kata lagu tu, melainkan pasti kita berkeadaan begitu. Pasti kita akan duduk situasi itu. Lebih menduka citakan lagi, bila Allah letak kita di situ, Tuhan tutup bagi mata kita tengok. Itu adalah balasan Tuhan kerana kita fuhsyu pada orang. Itu paling malang. Malang ni, kita bercakap keji, qaula sayy', bercakap keji, itu satu kemalangan, satu benda malang. Kemalangan macam itu pula. Malang orang putih kata apa? Orang putih. Celaka orang Melaka. Ada orang putih. Malang, benda malang. Nasibnya malang. La'an laki. Tak boleh. Oh ya, payah nak sebut ni. Pakai yang tu. Sesuatu yang malang. Macam kita buruk sangka pada orang, itu sesuatu yang malang. Betul? Malanglah kita boleh buruk sangka pada orang. Kita diajak baik sangka. Malang apabila jiwa kita terkena, lidah kita terkena kalimah-kalimah keji. Kita bercakap keji, itu satu malang. Itu satu benda yang tak bagus. Lagi malang, lagi tak bagus, Tuhan tutup hati kita melihat kita yang berkata keji. Yang ni lagi dahsyat punya malang. Sebab apa? Bila kita akan dapat hidayah? Bila kita akan dapat muhasabah? Bila kita akan beristighfar pada Allah? Kerana setiap benda-benda melibatkan hina orang, kata jahat pada orang, tak akan dipadam melainkan kita istighfar. Maka orang yang qaulus sayy', dia tak akan istighfar. Kerana dia tak nampak dia duduk pada
kondisi itu. Kita pergi kata pada satu orang yang dia baru saja cakap tak elok pada satu orang, kita kata sahabat kena istighfar. Dia kata istighfar, apa aku cakap betul ni? Kalau aku pergi curi duit orang, aku pergi bunuh orang, aku istighfar betul. Ini aku cakap ni betul yang aku cakap. Dia ni memang, saya tak mau kata dah benda tak elok. Hadis ni telah. Mamang terus tak kata apa maksudnya. Selagi kita tak istighfar, selagi itu, ingin saya katakan sesuatu. Contoh tadi, kita tengok satu orang jalan tergarung-garung. Mungkin dia ada penyakit skin problem. Betul? Skin. S K I N. Skin problem. Kita tak tahu dia macam mana dia punya tahap apa. Itu. Dia duduk rasa tu. Merenyam tu kan dia nak. Kita tak tahu lah. Dia duduk depan kita. Duduk pula kata dalam majlis. Aduh, kita nampak mata apa? Rimas lah kan. Duduk depan-depan pula. Sagi pergi ni. Sagi dia pergi ni. Allah, kita tengoklah hang ni dah tahu dah duduk garu-garu lagu tu. Tapi kita tak kata apa. Main dalam fikiran kita. Melainkan illa sya'nahu. Melainkan Tuhan akan letak kita dalam situasi itu. Kita tak ada penyakit kulit, kita tak ada keturunan sakit kulit, satu hari kita akan gatal macam dia. Kita tak akan sedar kita duduk garu. Sampai orang keliling kita akan tegur kita. Hang ni pasal apa? Dan kita tak akan sedar. Kita tak tahu pasal apa dah. Kita pergilah cari doktor mana ambil ubat, tak akan hilang. Kerana ubat dia bukan pada lotion, ubat dia pada istighfar. Bila kita istighfar, Tuhan akan tarik balik penyakit itu. Sebab penyakit ini mai bukan kerana darah, mai bukan kerana bakteria, mai kerana balasan Tuhan. Kerana kita menghina orang, itu baru dunia. Pasal itu banyak penyakit-penyakit datang kerana zalim. Ya dulu kita saya berubat sana, saya berubat sini tak lega. Saya ingat nak pergi umrah, saya pergi umrah, pergi doa, balik umrah, duduk di Mekah tenang sat, balik tak tenang balik, tak lega juga. Akhirnya bila dengar ceramah banyak-banyak dia dengar tu, gamanya ada satu ceramah macam menyungkil hati dia. Dia kata gamanya saya ni balasan Tuhan kot. Dia sendiri pergi cari orang, bercerita, saya dulu masa saya kerja dulu, saya pernah buat benda ni kat orang. Gamanya Tuhan balas saya. Start daripada hari itu, kawan dia kata pada dia, tobatlah banyak-banyak kat Tuhan. Tobat. Dia habiskan masa dia dengan istighfar, dengan minta ampun. Dia pergi balik repeat umrah lagi sekali. Kali ini dia tak minta Tuhan bagi sembuh dia. Dia minta Tuhan terima taubat dia. Dan dia sembuh. Ya. Ada penyakit dalam dunia ni bukan kerana darah, bukan kerana bakteria, bukan kerana tersilap makan. Kerana Tuhan nak tazkiyah kita. Dan selagi kita tak jumpa kalau bakteria ada ubat, makan ubat tu bakteria mati, maka yang mematikan, yang menjadi tazkiyah kepada penyakit lagu ni istighfar. Maka ingat perkataan ni, kata Fudail bin Iyad, likulli syai'in siqal. Bagi tiap-tiap benda ada siqal, ada penyuci dia. Bagi tiap-tiap benda ada penyuci dia. Adapun penyuci bagi hati, zikrullah dan istighfar. Cuci. Bila Allah cuci hati kita, Allah cuci semua yang berkaitan menjadi musibah hati yang ditumpang oleh badan.
Bila Allah bagi penyakit pada hati, penyakit itu akan keluar menumpang badan. Lepas itu orang hasad dengki, gila-gila punya hasad dengki, darah dia kacau. Darah dia kacau. Dia tak boleh senyum. Dia kena stres. Ni penyakit-penyakit hidup. Tapi bila dia berjaya rawat penyakit dengki dia, dia boleh senyum, dia boleh bercampur dengan orang, darah dia stabil. Ya, betul. Jadi pasal tu kita duk makan ubat ni, kecil manis ni ke apa ke, gamaknya dulu kita kena pernah hina orang duk makan ubat kecil manis ke. Apalah sampai tak mau jaga langsung. Hang apalah lagu ni. Hang sampai exercise tak mau langsung. Hang kerja mentah ke darah aja. Melantak kuat, macam mana hang tak kena darah tinggi. Tak tahu satu masa dalam hidup kita, hari berjalan. Hari berjalan. Kita sedang tak sedang, tiba-tiba bini kita tegur kita. Abang pelan gemuk lah ni. Gemuk mai kat mana? Kita tengok balik, betul ya? Seluar takat tarik zip je, kancing tak lebar. Duduk renyah kat tu. Kancing tak lekat. Tak sampai pun kancing. Zip boleh tarik sikit dah. Kira lepas telur je, tarik zip. Saya tak mau cakap dah, saya silap. Saya tarik balik. Astagfirullahalazim. Selajak. Ini pun tazkiyah. Maafkan saya. Istighfar tengok. Tapi jogging pilah jogging. Kita pantang makan ubat pantang lah. Cuba istighfar. Minta ampun pada Allah. Kadang-kadang kita ni susut badan mendadak. Sampai rupa parah kita yang jelita tu hilang. Jadi cengkung. Orang panggil hantu apa? Bukan hantu raya segak. Ni hantu yang jerangkung. Hantu yang tak ada pipi langsung ni. Betul lah? Kamera alien ada hantu? Ya. Pasal apa tak tahu? Picek tak ada apa. Makan start tak lalu. Kalau tanya orang-orang yang agak ni sikit, dia kata, siapa tegur pula? Tapi cuba istighfar. Cuba minta ampun pada Allah. Ada tak ada orang yang tengah duk makan rezeki Tuhan bagi kat dia, kita tegur? Ada orang lalu depan kita, kurus dia, kita hina. Kurus apa mentara ni? Ya. Kurus mentara ni. Kan? Kita tengok dia kurus, laki dia tengok tak ada apa-apa. Patut kalau kurus itu bermasalah, laki dia dululah bermasalah. Anak tak lari, laki tak lari. Kita duduk dalam perut tengok dia. Apa? Ataupun kita jalan tengok dia, amboi. Tak padan, punya hitam, metalik, bini tu. Lama lepas tu, kita duduk dalam keadaan bini kita tak puji kita, kawan-kawan kita pakai segak, orang tak puji. Kita dressing, pergi salon lah, pergi otor rambut lah, nak raya, tak ada siapa puji kita. Siapa, orang tak pandang ke? Cuba istighfar. Apa yang aku dah buat? Apa yang aku dah kata? Kadang-kadang sebahagian daripada penyakit ini berpunca daripada diri kita. Kenapa? Kerana Nabi kata illa sya'nahu, malaikat bila fuhsyah ini keluar, perkataan-perkataan yang qaulu say ini keluar, Tuhan akan letak kita di situ. Tak berubah kita. Lepas itu ulama kita memberi perbezaan. Marah ketika mendidik lain, kita pukul anak kita, murid kita ketika mendidik lain, dengan ketika bangkit amarah dan kita kata sesuatu. Kita kata dengan benci, kita kata dengan marah, kita kata dengan geram. Ini semua dimasuk dalam bab-bab yang Tuhan tak redha. Seorang guru boleh marah murid dia, tak ada salah apa. Mengaji yang sampai 3 tahun dah, iqlab tak lepas lagi. Berapa huruf iqlab? Amru, berapa huruf iqlab? Huruf iqlab 5. Cantik. Alhamdulillah. Hari Selasa ni kena main lain. Sahabat Syed kena dedahkan 5 tu yang mana? Huruf iqlab berapa Pak Cik Din? Apa nama? Ba. Betul?
Apa? Tanya terkejut. Jadi guru boleh marah murid. Ni beberapa kali saya ajak ni. Yang tu bukan dia benci. Dia mendidik. Mendidik memang begitu. Kadang-kadang dalam kelas kita sampai tak tanya dia langsung. Biar pi dia jadi apa ni? 2 kali kelas tak tanya aku langsung. Semua orang baca, dia jangan pergi baca. Pasal apa tak baca? Tak payah tak. Dia suruh pun tak mau kan? Tak payah baca terus. Bukan pulau dia, tapi supaya dia datang pengajaran untuk lebih tadabbur dengan ilmu. Ya. Tapi ini tak, ini bukan kalam-kalam macam tu. Mak kata kepada anak tak masuk dalam bab ni. Tetapi ini ketika marah, ketika benci, ketika amarah menguasai diri, kebencian, kemarahan, keluar kalimah-kalimah seperti ini, melainkan kita akan tanggunglah. Imam Nawawi bawa pada kita satu riwayat daripada Abi Darda dalam Riyadhus Salihin. Kalimah tu keluar pada mulut kita, dia pergi cari kawan tu. Dia nak tumpang. Tengok-tengok tak boleh tumpang. Pasal segala kekejian, segala kebodohan yang kita kata tak ada pada kawan tu. Bermakna kita mencipta makhluk baru. Dia naik ke langit. Dia nak tumpang. Sebab dia kena tumpang. Sebab dia tak tumpang, dia tak boleh hidup. Tak boleh, tak ada tempat di langit. Dia turun ke bumi. Dia cari binatang, dia cari benda-benda, dia tak ada. Akhirnya dia balik ke Tuhan dia. Maka Nabi kata apa? Orang yang keluarkan kalimah itu dia akan tanggung seumur hidup. Sampailah dia istighfar dan minta ampun pada Allah. Oh subhanallah, sahabat ilmi. So, lebih baik kita tak usah terlibat. Tak usah kata, pasal apa kita nak tanggung tu? Teruk dia punya balasan itu agak teruk. Ikhwan a'azakumullah. Baik. Kata Al-Imam Nawawi buka bab tentang makruh banyak bicara dan berlagak fasih dalam berbicara. Makruh berbicara dan berlagak fasih dalam berbicara. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'una qalaha thalathan rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, binasalah orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Beliau mengulangnya 3 kali. Al-mutanatti'un adalah orang yang tergelincir kalam dia secara berlebih-lebihan. Dan Nabi ulang 3 kali untuk litakkid, untuk menguatkan lagi bahawa pergelinciran ini sesuatu yang sangat berat. Fudulul kalam, berlebih-lebihan. Biasanya tergelincir di dalam apa? Mencela, menghukum, menghina, kata. Kena hati-hati ya. Kena hati-hati. Biasanya orang ni kalau dia tergelincir di dalam al-mutanatti'un, dia tak jadi dengan biasa ni. Dia mesti ada pasal. Apa pasal? Orang boleh fudulul kalam, tergelincir dalam perkataan-perkataan dia pakai tu. Dia tergelincir dalam dia pakai untuk orang. Dia mesti ada satu, takkan saja-saja dia tengok kawan tu dia nak marah. Mungkin kawan tu yang membangkitkan kemarahan dia. Maka dia pun naik angin, dia pun cakap. Maka di sini ada satu kita kata qimah. Qimah ni kita kata apa? Satu al-qiyam. Satu nilai yang hadis ni bawa pada kita. Jadi apa pun kita di atas qimah itu, nilai itu. Jangan berubah. Kita tak mau cakap benda tak elok, tapi dia buat sampai kita keluar benda tak elok. Maka agama nak kepada kita apa dia? Kita kekalkan kaedah-kaedah yang kita duk belajar ni, pakai kaedah-kaedah yang baik ni, jangan ubah pendirian kita. Kenapa? Kerana agama ini terbentuk dengan qimah dia, qayyimah dia. Wa zalika dinul qayyimah. Agama ni ada dia punya benda yang membentuk kita.
Agama ni bukan agama kosong. Agama ni ada dia punya isi dan muatan dia. Dan Allah kata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Dinul qayyimah, itulah agama yang ada suatu prinsip, suatu kaedah yang dipakai untuk membentuk diri manusia. Maka sebelum sampai dinul qayyimah, apa prinsip yang dipakai? Maka Allah cerita prinsip dia, liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Prinsip awal, mereka diasuh, mereka dididik dalam menyembah Tuhan dengan penuh nilai keikhlasan. Ini apa kita kata, pakcik? Apa kita nak kata? Apa itu? Nilai daripada awal lagi, daripada mukallaf, yujibu alal mukallaf ni, yang ditekankan, diwajibkan kepada mukallaf sejak dia aqil, dia balik tu, dia mukallaf, nilai ni dah masuk. Kita kata apa? Benda yang basic. Basic ke basic? Basic. Fundamental. Benda yang asas. So sebelum dia naik, dia nak jadi, dia besar, dia mukallaf 15 dah mukallaf dah, budak sekolah menengah, tapi dia telah ada qaimah ini, kaedah didikan ini. Dia nak keluar, buat college mana, masuk universiti, keluar buat master, buat PhD, dia keluar, dia bekerja. Dia kerajaan ke, dia swasta ke, dia jadi menteri ke, timbalan menteri ke, perdana menteri ke, dia jadi timbalan perdana menteri ke, dia jadi raja satu negeri ke, sultan ke, dia jadi agung satu negara ke. Dia punya fundamental tu, asas hidup dia yang ni, telah ada dia punya qimah tu. Dia nilai dia tu telah ada, sehingga dia duduk di mana? Dia duduk pada jawatan paling atas, besar dengan kekayaan dia, dengan pengaruh dia, dia tak akan lupa asas ini. Asas dia apa? Liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dia bukan asas itu asas seorang ustaz, seorang penghafaz Quran, orang yang belajar syariah ke, usuluddin ke, usul fiqh ke, tidak. Dia adalah asas mukallaf. Yujibu ala kulli mukallaf. Benda ni wajib kepada setiap mukallaf. Siapa dia mukallaf? Islam, aqil, balik. Itulah mukallaf. Dia dilatih dia daripada awal nilai dia. Dia menyembah Allah dengan penuh nilai keikhlasan. Dia dengan Tuhan berurusan dengan urusan yang betul, dengan jalan yang betul. Mukhlishina lahuddin hunafa'a, dengan penuh jiwa yang hanif, agama yang hanif, yang cenderung total kepada Tuhan, menjauhi syirik. Ikhlas di dalam tauhid adalah dalam akidah, bila sebut ikhlas, dia adalah tauhid. Dalam ibadah sebut ikhlas, menjauhi riya. Diajak dia daripada awal sampai pada peringkat wa yuqimuna as-salah, dia sembahyang. Jiwa dia berhubung dengan Tuhan, dia sembahyang, tak mana pun dia boleh sembahyang. Wa yu'tuz zakata, dia sampai pada peringkat dia mengeluarkan zakat, dia bagi zakat, tak ada masalah. Dia bagi zakat tak ada masalah, dia terima zakat tak ada masalah, dia tolong pi kutip duit zakat orang, tolong bagi ke orang pun tak ada masalah. Allah kata wazalika dinul qayyimah. Inilah nilai kepada dinul qayyimah, agama yang dipupuk dengan nilai yang lurus dan benar. Kita, walaupun hadis ni pendek, tapi ini nilai kita. Maka atas nilai ini Allah kata apa dalam surah Ar-Rum? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Luruskanlah wajah kamu kepada nilai yang lurus ini. Kenapa nanti hadis ni halakal mutanatti'un, ada pihak akan buat kita jadi lebih, kita bertindak lebih. Kita ni memang orang bagus. Ada tak di kalangan kita orang tak bagus? Tak ada.
Kita semua orang bagus. Tengok kita marah saat ni. Ya, kita semua orang bagus. Tetapi apa yang menyebabkan kita marah? Apa yang menyebabkan kita tak puas hati? Should be apa? Should bukan tembak je. Should be something wrong somewhere. Dia mesti ada angle yang apa? Yang tak betul. Mesti ada orang nak, macam mana orang cuit kita. Hadis ini membentuk qimah. Apa dia? Nilai, jangan berubah. Sebab apa? Sebab kalau kita berubah, semua perubahan itu akan jadi keburukan ke dunia dan akhirat. Maka tinggal pakcik dia, mampukah kita mempertahankan qimah itu? Itulah cabaran. Mampu tak kita bertahan? Ya. Tengok, Allah ajak kita satu nilai yang besar, qimah yang besar, qimatul azimah. Satu nilai yang besar yang Allah simpan dalam surah Hujurat, yang Tuhan nak kita ingat selalu. Masa kita marah, masa kita tak marah, masa kita kaya, masa kita susah, masa kita terkenal, masa kita tak terkenal, masa kita keseorangan, masa kita muda, masa kita tua, di mana, aina ma kunt, di mana kita berada, Tuhan nak kita tahu nilai ini. Nilai ini adalah ujian Tuhan pada kita. Kenapa Pakcik Din? Kerana hidup adalah perubahan. Betul sahabat? Dulu masa kita umur 27, kita macam mana? Jangan sebut benda tu. Saya punya maksud, kita punya syakhsiyah kita. Kita punya figur. Kita tu masa umur 27 macam mana? Handsome. Dan tu jangan sebut. Kita sebut yang elok-elok. Bakal jangan sebut. Handsome. Itu je dia. Kita ada tenaga. Kan? Semua gigi kita penuh. Kita tak pakai gigi, sarung gigi. Kita kunyah lutut kita okey. Kita no problem. Kita boleh panjat pokok petai. It's no problem. Kan? Tapi hidup ini adalah perubahan. 27 tambah 10 tahun, tambah lagi 10 tahun jadi 47. So, change. Kan? Kita dah tak nampak kecuali sahabat Roy, dia macam 38. Kita berubah. Rambut dah jadi putih, kendor. Pernafasan kita pun agak tak boleh silap makan. Bukan kata silap makan, mengaji lebih masa pun kita dah itu makan ni, mengaji kita lebih masa pun kita dah jadi orang lain pun baca Riyadhus Shalihin tak adalah porak macam mamak ni. Hidup adalah satu perubahan. Perubahan ni dia akan mengganggu gugat hati, fikiran dan emosi. Ada orang tua, dia tak boleh rambut dia putih. Dia kena pergi kedai, dia nak kena. Bukan soal boleh ke tak boleh, buatlah. Tapi dia tengok putih tu, dia jadi macam aduh putih pula. Dia tak syak, dia tak syak. Dia nak kena bagi apa panggil style dia kena, baru siapa tahu siapa dia pameon. Baru dia tahu. Jadi kan, kan? Kasih panas sikit. Yang tu tak apa, tu boleh hantar. Yang tu boleh hantar. Allah Ta'ala kerana dia tahu kita, dia buat kita gangguan emosi akan berlaku. Maka dia turunkan satu ayat menenangkan jiwa orang yang mencari ketenangan. Kita tengah sihat, tiba-tiba kita sakit. Ganggu tak jiwa? Ganggu. Dan kalau sakit itu berlarutan dan dia sampai bertukar umur sakit tak hilang, bertukar umur sakit, kita akan rasa terpinggir di tengah dunia yang luas. Kita tak ada duit,
kita dhaif, kita akan terpinggir. Maka Allah Jalla wa'ala menurunkan satu ayat menenangkan jiwa yang resah. Allah kata dalam ayat itu, surah Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Dahsyat ayat ni, ikhwan. Ayat ni menstabilkan emosi, meluruskan perjalanan kita. Segala gangguan-gangguan bersifat penyakit, bersifat kemiskinan, yang muda jadi tua, kedhaifan, ayat ini telah pun menghakis segala gangguan itu. Kita ada duit, tiba-tiba kita tak ada duit, apa emosi kita jadi? Terganggu. Betul? Betul? Kita naik BMW, kita naik Bentley, tiba-tiba satu hari naik Proton. Kita yang daripada Proton naik Bentley, alhamdulillah. Kawan daripada yang naik kereta tak tahu nama ni, langgar orang macam langgar kantin, pro. Bunyi lagu tu je, pro. Dia tu dak, la ilaha illallah. Tiba-tiba kena naik kancil. Dia brum, ekonomi dia brum sampai dia tak ada duit. Dia kena beli kereta second hand, dan second hand pula buatan Malaysia, buatan tanah air. Dekat dia ni betul-betul punya selekeh. Sahabat, kita tengah segak, sahabat, tengah segak, tiba-tiba Allah bagi penyakit, kurus kita jadi, tekanan. Allah jawab, Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Allah kata, hamba aku uji kamu. Kamu nak percaya tak apa yang aku cakap? Sampai bila-bila ayat ni, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan. Benda yang akan jadi nilai kita nak pegang, dia tak boleh berubah, dia permanent, dia tak akan berubah. Allah kata, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah bukanlah yang miskin, bukanlah yang ada duit, bukanlah yang cantik, bukanlah yang daripada muda jadi tua, lepas tu hilang segala-gala, hilang pendengaran, hilang penglihatan, hilang kekuatan, kamu dah terkelepek, kamu dah tak boleh bangkit, tak boleh kerja, mengharapkan orang tu. Semua itu tidak menjatuhkan martabat kamu di sisi aku, dan aku tak pandang pun itu semua. Aku tak pernah pandang orang sihat lebih mulia daripada orang sakit, orang buruk lebih hina daripada orangnya cantik dah. Kalau itu penilaian Tuhan, kita ni umur, bukan kita lah, macam saya umur tua dulu ni, di mana nak duduk dalam agama? Agama dia ambil alih oleh orang segak-segak. Malam ni semua segak, melainkan saya seorang. Tengok, pakcik tak nampak macam 60? Mana ada 60? Orang 60 dah duduk lagu ni dah. Pakcik je boleh duduk. Boleh bawa kereta daripada Penang Kuala Lumpur. Tu kadang-kadang bawa train pula. Allah bagi kan? Ya, Allah bagi. Kadang-kadang pakcik ni bukan bawa train, naik train mai. Silap pakcik. Hulu. Ya. Tapi orang miskin tertekan bila tengok orang kaya. Ya Allah, tak ada apa aku ni. Beli baju raya anak tak ada. Lebih derita, sakit, nak berubat tak ada duit. Orang kaya ni kadang-kadang Pak Amir, dia pun joli ni Pak Amir. Oh Tuhan, kaya. Kadang-kadang dia pun kena saman mahkamah, saman dia pun juta-juta, dia pun renyih lagi. Bukan kita dengar kata saman kereta MPP tu kan, RM15, kita dah pucat muka 15, tak boleh korang ke? Tak boleh korang 15. Dia pun dia kena saman puluh juta. Dia keluar mahkamah boleh babai lagi. Ya subhanallah. Tapi Allah kata tak. Tak. Yang ada gigi bertabak lah ni tak ada gigi. Kamu ingat dengan tak ada gigi tu kamu hina ke kat aku? Aku ubah bentuk rupa kamu. Kamu ingat kamu hina ke? Kamu ingat tu yang belum lagi mengalami perubahan, dia patut mulia ke? Kamu ingat aku bagi kamu sakit, kamu hina ke? Siapa yang bagi tahu? Sekarang kamu dengar, aku pencipta kamu nak bagi tahu. Dan kamu percaya tak dengan apa yang aku kata? Inna akramakum indallahi atqakum. Kamu duduklah macam mana keadaan pun,
dengan takdir yang aku tentukan pada kamu, tapi yang mulia di sisi aku, di kalangan kamu yang mulia di sisi aku yang bertakwa. Maka ketika kita sakit, ketika kita tua, ketika kita dhaif, kita ambil keadaan-keadaan yang buat kita down ni. Kita kerja, lepas tu kita dah tak kerja. Kalau orang kerja gomen, ada pencen. Orang yang tak kerja gomen, no pencen. Makan apa? IPF kan. Lepas tu dapatlah apa? Kerja cemerlang ke apa sikit. Berapa puluh tahun nak makan? Otak mula celalu. Apa nak buat macam ni? Orang kerja gomen walaupun dapat sebulan 450, at least orang kata adalah masuk. Tapi orang yang kerja swasta ni satu masa down. Allah kata jangan down, kerana hidup tak sudah di sini. Hidup tak habis di sini. Dan penilaian itu bukan letak pada dunia, letak pada aku pencipta dunia. Maka aku nak ketika kamu sakit, kamu ada takwa. Kamu sihat, kamu ada takwa. Kamu cantik, ada takwa. Kamu tua, ada takwa. Kamu dhaif, ada takwa. Kamulah orang yang mulia di sisi aku. Tuhan tak pandang sikit cacat yang ada kepada kita sebagai kelemahan dan kehinaan kita. Sikit cacat kita. Orang yang lahir cacat, kadang otak elok, tubuh badan cacat. Jalan tak sempurna. Jalan kena pakai kerusi roda. Pergi kerja, van main ambil, naik kerusi roda. Tuhan bagi tahu pada dia, jangan rasa hina. Kerana kalau dunia kamu ukur dengan mizan dunia, dengan neraca dunia, dunia kata kamu hina, kamu jangan takut. Aku pencipta dunia. Ubat tangan aku, sehat tangan aku, rezeki datang daripada aku, kekuatan daripada aku. Aku nilai kamu mulia, kamu pasti mulia. Dan Tuhan akan tunjuk kemuliaan kita dalam hidup kita satu hari nanti. Subhanallah ya kawan. Itu kita tak ada. Ini nama dia qimah, nilai yang kita pegang, yang daripada awal kita dididik, awal lagi. Pendidikan ni daripada kecil diasuh. Nanti kita pergi kerja, bersaing tempat kerja, kena buang kerja, kita rasa down. Jangan rasa down. Macam orang heran dengan Sufyan Tsauri, ulama besar tapi hidup miskin, tapi boleh senyum. Orang tanya, Sufyan kau ni miskin? Tak ada dia tu nak cakap habis. Sufyan Tsauri belum cakap dia. Dia kata yang miskin aku, tapi Tuhan aku maha kaya. Aku nak apa-apa aku minta kat dia. Ini nama dia apa? Qimah. Suatu pendirian, satu nilai yang membentuk pendirian hati. Yang ni bukan senang kita nak buat dalam berhati. Pakcik bayang kita biasa ada gigi, tiba-tiba tak ada gigi. Kita handsome tau dengan gigi. Bila kita tak ada gigi, kita punya ni jatuh ke dalam. Bagi orang tak macam kan. Dari kita panggil bini kita, dah. Dia kata, abang panggil dia bang. Hang kajak aku panggil hang, buat tak juga. Kita dah cakap, dah jadi macam itik dang tu dah. Donald dang. Orang tak faham kita cakap apa. Kita baca Quran kan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jenuh Pak Long dah betul. Taito. Syai tak kena pula. Dia nak baca ikhlas, mem tak keluar. Nak dengung kok mana? Belajar bab dengung ma'al qunna. Qul a'udzu binna malik. Kita lost. Tapi apa Allah kata? Kamu mulia kat aku. Senang memang nak bola hati. Udin nak membesar. Udin duk naik, ustaz duk turun. Ya, pegang benda ni Udin. Pegang elok benda ni. Ya, jangan cakap. Kita miskin ke kita apa, itu bukan nilai yang menentukan apa-apa. Ya, bila kita tahu kita mulia di sisi Allah. Tapi kalau kita tak ada takwa, habislah penilaian itu. Maka ini yang kita duk belajar. Halakal mutanati'un ni mesti ada penyebab orang buat kita jadi, kita berubah. Tiba-tiba kita jadi nak marah. Apa orang buat? Mesti ada lah.
Kita lompat, saya saja boleh lompat. Saja-saja saya nak pergi marah ke orang, orang nak marah ke saya. Saja-saja. Tak, dia mesti ada benda. Benda apa pun menyebab orang marah kita, kita jangan berubah. Jangan. Bila kita berubah, terus Nabi kata, halakal mutanatti'un. Pasti binasa orang yang berubah kepada benda tak baik. Sabar itu baik, istiqamah itu baik, cakap baik itu baik, senyum itu baik, lurus di atas kebaikan itu baik. Tiba-tiba ada benda mengubah kita. Betul Tuan Haji Abdul Karim bin Mustafa? Ya. Pak Cik Din Haji Zainuddin bin Abdul Hamid. Pak Hamid Muhammad Hamid bin Abu Hasan. Tengok. Tok Mat Haji Ahmad bin Sa'ad. Betul kan? Datuk nama penuh saya tak tahu. Luqman. Nu'man. Ya, saya ingat. Nu'man bin Haji Mahmud. Haji Mahmud. Bukan? Mahmud Zuhdi. Yang profesor tu ke? Dia ada tokoh ekonomi. Profesor Mahmud Zuhdi. Kan tu? Dia pun orang Kelantan juga. Dulu dalam BIM kan, dia pun tokoh besar-besar. Jadi kita tahu sahabat Azrai bin Husin. Datuk tahu nama saya betul? Betul kan? Saya kuliah kita hari Selasa itu. Hari Senin. Saya balik, saya dapat mesej. Ketawa ustaz tak sebut nama betul dalam kuliah. Saya dapat 3 WhatsApp. Dia pun nak tahu nama betul saya. Saya pun hantar nama betul. Sampai lah dia tak balas-balas. Dia sengah. Dia tak balas. Saya tak tahu apa jadi kat dia. Nak tahu sangat. Baik, insya-Allah lepas ni kita sambung hadis yang kedua daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka